InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrik bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam satu majlis, iaitu kita ingin menghidupkan suasana memperingati suasana yang penting, terutamanya di akhir zaman ini, iaitu suasana untuk kita sama-sama memperkuatkan antara satu sama lain, insya-Allah. Jadi semoga pada malam ini kita diberikan kekuatan, kesempatan, alhamdulillah bersempena dengan malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan ataupun hari yang ke-17 ini, marilah sama-sama kita meningkatkan lagi syukur kita. Sesungguhnya Ramadan dah nak habis dah. Dah nak habis dah Ramadan. Hanya tinggal 13 hari lah lebih kurang, plus minus. Dan kita nak merasakan bahawa sudah sampai waktunya untuk kita meningkatkan lagi proses kita untuk mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita berusaha menghabiskan ataupun memenuhkan sebahagian lagi pada masa-masa Ramadan ni, kita diberikan Allah barakahnya, insya-Allah. Sebelum kita bermula, kita ingin sama-sama kalau boleh saya nak minta lah sahabat-sahabat sekalian untuk kita doakan kepada sahabat kita Helmi, Akhi Helmi dari sisi Terengganu, yang Allah izin telah kemalangan siang tadi, dan dia dalam keadaan kritikal dan dalam keadaan sedang di dalam bilik pembedahan. Kita doakan supaya Allah memberikan kepada dia kemudahan, kekuatan, dan insya-Allah mudah-mudahan dia akan disembuhkan dengan segera supaya dia boleh meneruskan perjuangan, insya-Allah. Dan kita berdoa juga supaya mudah-mudahan Allah memberikan lapangan ketabahan kepada isteri beliau dan juga anak-anaknya serta family keluarganya, supaya mudah-mudahan mereka semua berazam keadaan tabah, insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan berbincang dengan salah satu daripada perkara yang penting yang berlaku dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan peperangan Badar. Peperangan Badar yang merupakan peperangan yang pertama, Al-Ghazwah Al-Badar. Ghazwah Badar, peperangan Badar ini Al-Kubra. Kita sebut sebagai peperangan Badar Al-Kubra kerana peperangan ini adalah merupakan peperangan yang telah membawa kepada kejayaan dan kemenangan. InsyaAllah kita akan cuba mengambil ibrah, pengajaran daripada peperangan ini. Kalau tak sempat habis hari ini, kita sambung besok lah, insyaAllah, sebab saya ada satu meeting lagi lepas ni, insyaAllah. Baik, jadi alhamdulillah, pertama sekali perang Badar ini adalah merupakan satu peperangan yang telah berlaku pada tahun yang kedua Hijrah, selepas daripada 2 tahun Hijrah, dalam bulan Ramadan, 17 hari bulan. Dan
kita lihat dia sebenarnya bukanlah peperangan yang dimulakan oleh orang Islam, walaupun nampak macam orang Islam bergerak dulu. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ialah Nabi SAW telah berbincang dan mempelawa para sahabatnya untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang datang daripada Syam yang menuju ke Mekah. Tujuan asal sekatan itu sebenarnya lah untuk nak mengambil ganti rugi banyak perkara orang-orang Quraisy yang telah merampas, mengambil harta-harta orang Islam yang berhijrah. Maka kafilah ini dipunyai oleh Abu Sufyan, ketua kepada kafir musyrikin pada masa itu, yang akhirnya Abu Sufyan ini masuk Islam. Dan kita lihat bahawa asalnya ialah untuk sekatan, bukan tujuan untuk berperang, untuk nak sekatan dan nak tengok supaya mungkin ada perbincangan ke sebagainya untuk nak mengambil balik harta-harta kerugian yang telah dialami oleh umat Islam. Jadi walau bagaimanapun kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan ini telah terselamat daripada sekatan ini apabila dia mengetahui, dan dia telah beralih ke tempat lain, dan dia telah mengutuskan utusannya kepada Quraisy pada masa itu di Mekah untuk supaya melindunginya. Dan pada masa itu kepimpinan Mekah pada masa itu dipimpin oleh Abu Jahal. Di mana Abu Jahal ini telah mengambil alih daripada Abu Talib. Abu Talib telah meninggal dunia, bapa saudara Rasulullah SAW yang telah memelihara menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah meninggal dunia. Dan setelah dia meninggal dunia, kepimpinan Quraisy telah diberikan kepada Ammar bin Hisham, itu Abu Jahal. Ini merupakan salah satu musuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Abu Jahal mengetahui tentang apa yang telah dibuat oleh baginda Rasulullah SAW, itu untuk menyikat kafilah, so dia mengambil peluang untuk nak menghancurkan Islam, membunuh Nabi dan sebagainya lah. Maka dia telah mengerahkan semua bangsa Quraisy yang ada dan juga siapa yang ada yang bersamanya untuk berkumpul dan memerangi jamaah Taifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita lihat bagaimana kalau kita comparekan, bandingkan dengan zaman kita hari ini, maka kita ingat kita ni okey dan sebagainya, tapi rupa-rupanya kepimpinan Abu Jahal yang ada pada masa itu di Quraisy itu menyamainya lah dengan kepimpinan Mulkan Jabariyah yang ada pada hari ini. Jadi sebenarnya kita pun suasananya sama suasana yang ada pada masa itu dengan suasana kita. Jadi suasana dulu Abu Jahal dan juga mereka yang benci dengan Rasulullah SAW yang memimpin Mekah pada masa itu, dan mereka memang sentiasa memusuhi Rasulullah SAW kerana dia rasa kalau dia tak hapuskan Rasulullah Muhammad anak saudara dia ni, maka dia akan dicabar. Jadi untuk nak menghalangi daripada perkara tersebut, maka dia telah berbincang dan mengapi-apikan bangsa Quraisy supaya mereka menyerang. Jadi inilah yang berlaku di zaman kita sekarang ni. Lebih kuranglah kepimpinan kita ini duduk di bawah Abu Jahal, tapi Abu Jahal bukan Ammar bin Hisham, ataupun kita kata zaman bapa saudara Nabi tadi, tapi Abu Jahal dalam konteks Dajjal lagi besar lagi lah. Jadi kita ni lebih kurang samalah dengan zaman Rasul SAW, di mana kepimpinannya itu adalah kepimpinan musyrikin, Abu Jahal, iaitu yang kita panggil sebagai Dajjal. Jadi sebab itulah kita jangan sangka bahawa peperangan Badar yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW itu tidak akan berlaku pada zaman kita. Jadi sebenarnya apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW itu akan juga berlaku pada zaman kita, kerana realitinya sama, suasananya sama. Kan, jadi Badar. Sebab itu kita dijangka akan bertembung lah dengan kepimpinan Dajjal ini, ataupun Abu Jahal dulunya. Abu Jahal sekarang ni Dajjal. Kan, mana mereka akan merancang untuk menghancurkan Islam. Kalau ketika di zaman Abu Jahal itu, zaman Rasulullah SAW dulu, mereka nak menghabiskan Islam, nak menghabiskan Rasulullah SAW dan menghabiskan umat Islam yang ada di Madinah dengan menggunakan alasan kerana mereka ni menyekat kafilah Abu Sufyan. Bukan menyekat pun, tak sempat menyekat pun, baru planning je.
kan. Jadi benda itu telah digunakan sebagai alasan untuk nak menghancurkan semua sekali lah pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Jadi kalau zaman Nabi begitu, zaman sekarang pun sama juga. Zaman kita juga akan berlaku perkara yang mereka akan menyekat, menghancurkan orang Islam. Jadi peperangan Badar Al-Kubra yang berlaku pada zaman itu kerana Abu Jahal nak menghancurkan Rasulullah SAW secara total. Jadi zaman kita ni Dajjal juga, Al-Masih Dajjal juga mahu menghapuskan Islam secara total. Ini yang telah mereka sebut dalam agenda 30. Agenda 30. Agenda 30 ni mereka telah merancang untuk menguasai seluruh agama. Seluruh agama, seluruh umat manusia. Jadi maknanya suasana sama lah. Kalau dulu Abu Jahal nak hancurkan Nabi dan SAW dan seluruh dia punya kekumpulan dia. Sekarang Dajjal mahu menghancurkan seluruh umat Islam. Jadi sebab itulah kita yang duduk dalam keadaan aman, damai dan sebagainya ni, hari ni kita jangan sangkalah perang Badar tak akan berlaku. Sebab memang sahabat dulu pun duduk dalam aman, damai dan sebagainya. Jadi mereka dalam keadaan aman, damai dan sebagainya, dalam keadaan tenang, tak sangka akan ada peperangan. Tak ada seorang sahabat pun sangka akan berperang setelah berhijrah. Jadi rupa-rupanya ada pihak di pada masa itu kaum musyrikin yang diketuai oleh Abu Jahal untuk menghancurkan Taifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sehancur-hancurnya. Jadi bila dia nak habiskan dengan sehancur-hancurnya itu, begitulah sekarang ini kita ingat tak ada apa, semua baik aja. Bill Gates baik, Rothschild baik, Rockefeller baik, Yahudi baik, sebagainya. Kita tak sangka, kita ingat semua okey saja. Rupa-rupanya mereka pun nak menghancurkan Islam sebagaimana yang telah dulu berlaku. Jadi maknanya perkara ini akan berulang lagi. Sebab itulah kita digambarkan oleh maksud fitnah Al-Masih Dajjal ini. Yang di akhir zaman ini, fitnah Al-Masih Dajjal ni, perkataan Dajjal itu berasal daripada Dajjala. Dajjala itu maknanya sesuatu yang menutup. Sesuatu yang menutup, ataupun dengan kata lain Al-Kazib, pembohong, pendusta. Jadi apakah yang mereka nak tutup, nak dusta? Mereka nak tutup dengan satu perasaan bagi kita hari ini, tipu dayanya, seolah-olah kita hari ini seolah kita hari ini aman damai, baik saja, tak ada apa-apa, tak ada kejahatan langsung berlaku di hadapan kita. Baik. Jadi sebab itulah bila kita dengar peperangan Badar ni, bila orang cerita pasal peperangan Badar bulan Ramadan aja, 17 hari bulan je dia akan cerita pasal perang Badar. Jadi bila cerita perang Badar ni, kita rasa zaman Nabi je berlaku. Zaman kita tak ada. Kita kan tak akan kena macam mana zaman Nabi dulu. Jadi kita ingat macam tu lah. Ini tipu daya Dajjal. Kalau kita rasa Badar akan berlaku zaman Nabi saja, zaman kita tak ada, maka kita telah berjaya ditipu oleh Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal tadi. Sebab itu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita contoh tadi. Baik. Kita mulakan dengan suasana para sahabat Rasulullah SAW itu ketika itu baru hijrah. Baru masuk tahun kedua. Jadi bulan Ramadan ni bulan 9, bulan 9 lebih kurang lah kita nak sebut sini. Jadi maknanya bulan 9 ni lebih kurang 1 tahun 9 bulan lebih kurang gitulah. 9 bulan ataupun masuk 2 tahun lah, kita kata 2 tahun. Maka kita lihat bagaimana suasananya. Ini digambarkan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital. Jadi ayat ini bermula dengan kutiba alaikumul qital. Diwajibkan, kutiba, kitab, diwajibkan kepada kamu ini berperang, qital, al-qital. Wa huwa kurhul lakum, walaupun ini satu yang kamu benci. Padahal berperang itu adalah satu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'a, dan boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu kan wa huwa khairul lakum, boleh jadi sebenarnya yang kamu rasa tak suka itu, yang kamu benci itu ialah wa huwa khairul lakum, itu adalah baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi juga apa yang kamu suka pada benda yang buruk itu wa huwa syarrul lakum, ataupun boleh jadi apa yang kamu suka itu adalah perkara yang buruk pada kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah yang Maha mengetahui dan sesungguhnya kamu yang tidak mengetahui. Jadi dalam kita tengok ayat ini dalam asbabun nuzul,
surah Al-Baqarah ini menggambarkan dalam banyak tafsir tak cerita pasal perkara inilah, tetapi dalam tafsir Al-Munir yang telah ditulis oleh Syekh Wahab Az-Zulahi Juhaili rahimahullah, dia telah menyatakan salah satu daripada kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu mengatakan bahawa ketika Allah mewajibkan jihad ke atas kaum muslimin. Jadi kata Ibn Abbas, ketika jihad ini difardukan, diwajibkan ke atas orang muslimin, maka mereka merasa keberatan. Dia rasa berat. Kenapa? Baru aman, dalam keadaan senang, baru nak rasa rehat, baru nak rasa ada bisnes, baru nak rasa ada apa dipanggil, ada ladang, ada benda baik, tiba-tiba kutiba alaikumul qital, tiba-tiba telah diwajibkan kepada kamu ni berperang. Maka Ibn Abbas kata dan tafsir mengatakan bahawa ketika Allah mewajibkan jihad ke atas kaum muslimin, pada masa itu orang-orang Islam merasakan keberatan. Kenapa? Mereka memang tak suka nak perang lah, benda-benda fitrah, kita nak rehat, nak relax dan sebagainya. Maka kata Ibn Abbas, maka turunlah ayat ini. Jadi kita tengok suasana ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, bagaimana suasana peperangan Badar tu, dia lebih kurang zaman kita. Kalau dulu Muslim sebenarnya dalam keadaan lemah, dalam keadaan melemah. Jadi majoritinya adalah golongan kafir. Jadi sebab tu kita lihat pada hari ini, realiti kita pun, kita dalam keadaan lemah. Orang Islam lebih kurang 1.9 bilion. Dalam keadaan tidak kuat lah. Orang Islam dalam 1.9 bilion. Orang-orang yang bukan Islam, kufur, berada dalam 8.2 bilion. Jadi hanya kurang lebih 23% saja. Lebih kurang 23% saja orang Islam. Jadi dalam keadaan lemah, tidak kuat. Palestin dibunuh, dihancurkan. Sampai sekarang ni, dah 5 bulan lebih, kat 6 bulan lah, kita kata 6 bulan lah lebih kurang. Mereka masih, tak bagi orang Islam takat nak buat resolusi. Yang paling tinggi di peringkat orang Islam yang dikatakan pimpinan Islam, paling tinggi pun nak buat resolusi je. Itu pun belum tahu jalan lagi, baru buat resolusi, teori je lah. Baru teori je. Jadi nak sebut kat sini keadaan yang daif. Kemudian kepimpinan pada kuasa itu dikuasai oleh orang kafir ataupun mustada'afin, orang munafikin. Jadi orang zaman kita ni orang munafik lah. Kalau tempat yang kontrolnya world, kita kata United Nation itu kan orang bukan Islam. Yang di belakang itu ada tangan-tangan yang hidden agenda lagi. Kemudian di samping itu negara-negara orang Islam pula, dalam keadaan mereka tu orang munafik pula. Yang memimpin tu bukannya orang yang betul-betul beriman, yang takwa, yang munafik pula. Penakut pula kan. Nampak macam hebat tapi penakut kan, duduk kat belakang kan. Baik, jadi di sini kita lihat bagaimana keadaannya memang berat lah. Berat. Jadi kita pun akan berhadapan keadaan yang sama. Di mana orang-orang Islam dalam keadaan yang minoriti hari ni, kita hanya 1.9 bilion. Katalah kita 2 bilion kan. Dia dalam 8.2 bilion orang-orang satu dunia ni kan. Jadi kita lebih kurang 25% lah katakan 1/4. Jadi kita ni masih dalam keadaan minoriti, dan kemudian kepimpinan dunia pun kepimpinan yang menyembelahi Zionis, yang menyembelahi kita kata orang-orang yang zalim. Jadi maknanya orang munafik kontrol, orang yang zalim kontrol, orang yang kufur kontrol. Jadi suasana zaman Nabi dulu, kalau di musyrikin yang ketuanya Abu Jahal, yang menggantikan Abu Talib, dan yang menggantikan Abu Talib tu Abu Jahal. Jadi suasana sama lebih kurang. Jadi di akhir zaman kita ni berhadapan suasana sama. Jadi perang Badar tidak mustahil akan berlaku lagi lah. Sama, iaitu orang musyrikin zaman Nabi dulu, Abu Jahal dulu dan sekutunya mahu menghancurkan Muslim sehancur-hancurnya. Sampai Nabi berdoa, ya Allah, kalau kau kalahkan kami ini, tentera Badar ini, maka sudah tentulah tidak ada orang yang menyembahmu. Itu doa Nabi kan. Jadi zaman sekarang ni pun kalau kita tengok agenda 30 yang mereka rancang, maknanya 2030 ni mereka rancang, maka mereka akan habiskan semua agama. Semua agama akan duduk di bawah kan, agama-agama, kesatuan agama-agama sedunia, yang mana akan dipelopori oleh Lucifer, iblis. Jadi mana dia nak habiskan Islam. Islam akan jadi
tinggal nama je lah macam tu. Bukan nak tinggal nama je, Islam tinggal nama je. Dia bukan agama yang sebenar. Ini yang digambarkan oleh mereka yang merancang tadi. Jadi maknanya suasananya sama. Kemudian pada masa yang sama, orang Islam tadi baru terlepas daripada, sahabat-sahabat dulu baru terlepas daripada siksaan, kepungan, kesusahan daripada Mekah. Dia orang baru 2 tahun berhijrah, maknanya suasana baru nak rasa tenang, baru nak rasa seronok, berladang, bercucuk tanam, seronok, berniaga, tiba-tiba nak kena perang. Ini yang berat ni, yang berat tu kata Allah firman tadi, wa huwa kurhul lakum, walaupun kamu benci. Kemudian yang seterusnya ialah bulan Ramadan. Jadi peperangan tu juga berlaku bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni pula bulan puasa, orang berpuasa. Bulan orang buat nak fokus pada ibadah. Kita nak pergi iktikaf lah, nak pergi solat tarawih lah, dan macam-macam. Dan kemudian bulan itu pula bulan yang panas. Sebab tu Ramadan ni berasal daripada perkataan ramid ataupun ramidah. Ramid ni maknanya ramidah ni maknanya ataupun ar-ramad. Ramad ini maknanya panas yang sangat terik. Panas yang sangat terik sehingga boleh mengelupas kulit dan sebagainya, ataupun ramadah, iaitu pasir yang dibakar oleh matahari. Jadi maknanya suasana susah. Nak perang carilah masa musim sejuk ke kan, musim bunga ke kan, musim yang tak, ni masa musim panas ni. Musim panas, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan nak ibadah dan sebagainya, baru nak belajar berdamai, dan memang kita suka berdamai. Jadi itu realiti umat. Dan sebab tu digambarkan kutiba alaikumul qital oleh Allah tadi, kutiba alaikumul qital, wajibkan di atas kamu berperang, wa huwa kurhul lakum, walaupun peperangan tu kamu tak suka. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin apa yang kamu suka tu tak baik. Wa asa an tuhibbu syai'a, mungkin apa yang kamu sayang itu pula wa huwa kurhul lakum wa huwa syarrul lakum, itu mungkin juga dia merupakan satu yang tak baik. Jadi siapa yang tahu? Allah yang maha mengetahui. Sebab tu pada hari ini kita nak kena rasa keadaan bagaimana perang Badar Al-Kubra yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemungkinan akan berlaku lagi sekali pada zaman kita. Sebenarnya bukan kemungkinan tetapi daripada jumhur ulama yang mengkaji tentang realiti pergerakan yang ada pada dunia pada hari ini. Jadi perang Badar akan berlaku lagi sekali sebab dia punya suasana sama. Umat Islam lemah, umat Islam dikontrol, mustada'afin, yang menguasai, yang majoritinya adalah kekufuran, yang majoritinya ialah kufur, bukan kufur biasa tetapi kufur yang musyrikin, kufur yang nak menghancurkan Islam sehancur-hancurnya, macam mana Abu Jahal nak menghancurkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang sehancur-hancurnya. Jadi maknanya suasana yang ada zaman Nabi sama ada sekarang ni. Ya, sebab tu kalau kita ingat tak berlaku zaman kita lah Badar ni, jangan, sebab kemungkinan besar akan berlaku. Dan bila masa berlaku, maka kita bimbang apa dia yang ada pada zaman kita yang tak ada pada zaman Nabi, apa dia? Iaitu pada masa dulu tu musyrikinnya ramai, kafirnya, tetapi munafikinnya sikit. Munafikinnya berapa kerat. Tapi zaman kita musyrikinnya ramai, munafikin pun ramai juga. Jadi kita ni lebih besar, dan kemudian kita tak ada pula faktor yang menyatukan. Yang menyatukan dulu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada. Tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak harapkan siapa? Itulah yang digambarkan Al-Imamul Mahdi, iaitu orang yang akan menyatukan. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan faktor-faktornya sama. Jadi kemungkinan besar, begitulah dinamakan peperangan Badar, adalah peperangan pertama yang bakal berlaku di antara Al-Mahdiyin yang dipimpin oleh Imamul Mahdi bersama dengan musyrikin dan juga kafirin. Jadi kita akan melihat perkara ini berlaku. Dan mungkin zaman kita tak tahu, kemudian digambarkan pula kita akan bersama dengan, akan berhadapan dengan salah satu daripada 10 tanda besar kiamat, iaitu Al-Masih Dajjal. Jadi mungkin kita berdepan dengan Dajjal pun satu hal juga. Jadi kita tengok, jadi maknanya realitinya perang Badar bukan hanya kita nak fikir perang yang akan berlaku pada zaman Nabi, tetapi dia akan berlaku zaman kita.
Sebab tu pada malam ni saya nak ajak diri saya dan diri tuan-tuan, puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita merasai bahawa sungguh kita kena merasai bagaimana yang sepatutnya dirasai oleh seorang yang beriman yang sekarang sedang diserang, dan sekarang bukan saja diserang tetapi sebenarnya mereka mahu menghancurkan umat 100%. Jadi kalau ada pun umat Islam, tinggal nama aja. Kata Rasulullah, tinggal nama aja. Kalau ada umat Islam pun, umat Islam yang kufur, yang musyrikin atau yang munafikin. Luar nampak Islam, dalamnya kosong. Dalamnya tak kenal Allah. Jadi maknanya ini lagi bahaya. So, sebab tu kalau kita tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran daripada peperangan Badar yang bakal berlaku dalam masa terdekat, tak tahu mungkin 3 tahun dari sekarang, mungkin 2 tahun, mungkin setahun daripada sekarang, yang sekarang dah mula nampak tanda-tandanya itu, maka sudah tentulah kita akan terperangkap dengan jarum-jarum Dajjal yang menyesatkan kita, wa iyazbillah min zalik, sehingga akhirnya kita ni menjadi apa? Sesat, wa iyazbillah min zalik. Jadi kita meminta kepada Allah jauhkan. Baik. Jadi kita cuba tengok realiti peperangan pada masa itu, kita tengok realiti umat pada masa itu. Jadi dalam peperangan Badar ini, yang kita sebut sebagai peperangan yang pertama, yang pada tahun kedua Hijrah, baru 2 tahun Hijrah, pada bulan Ramadan yang panas, yang penuh dengan kemiskinan pula sahabat-sahabat pada masa itu. Jadi orang Islam hanya 313 orang. 313 orang atau 314 orang, antara dua. Jadi daripada 313 orang tu kita ada 8 pedang aja, 8 bilah pedang. Bayangkan 313 orang, 8 bilah pedang aja. Jadi maknanya yang lain apa? Yang lain semua pakai pelepah tamah. Maknanya 313 orang tu, 8 orang pakai pedang, maknanya 305 orang pakai pelepah tamah. Bayangkan. Pelepah tamah yang dipotong macam pedang juga, nampak macam pedang, macam tombak macam itulah. Kemudian daripada tentera Islam tu ada 6 baju perang. Ada 6 aja baju perang. Baju yang ada baju perang, ada baju besi yang ada cover sikitlah. Dan hanya ada 70 ekor unta. 2 ekor kuda. 70 ekor unta, 2 ekor kuda. Bayangkan, daripada 300 orang lebih tadi tu, 70 ekor unta je. Dan 2 ekor kuda. Jadi maknanya perjalanan pula daripada Madinah menuju ke Badar pula, lebih kurang lebih daripada 150 km. Lebih. Mungkin 153, 155 km. Bayangkan bergerak daripada Madinah menuju ke Badar 150 lebih daripada 150 km berjalan kaki. Bergilir-gilir lah. Maknanya dia ada 70 ekor unta je. 2 ekor kuda. Jadi bergilir-gilir lah. Naik sekejap. Bayangkan bergilir-gilir. Dan kemudian majoriti pula, kita sebut tadi pakai pelepah tamah, majoriti pula tak ada kasut. Tak ada kasut, tak ada boot. Tidak ada alas kaki, tak ada slipper. Slipper pun tak ada. Jadi mereka ni orang-orang yang dulunya pernah ditindas, pernah dibuli, pernah ditakut-takutkan, kena buli, trauma, stres, orang yang dhaif, mustadafin. Jadi bayangkan ni realiti umat yang ada pada masa itu berhadapan dengan tentera Quraisy tadi. Dalam keadaan yang cukup dhaif, 313 orang, satu bilangannya tak ramai. Yang kedua, untanya pun 70 ekor je. 2 ekor je kuda. Jadi ada kenderaan 72 lah, kata 70 unta, 2 ekor kuda. Kemudian perjalanannya 150 km, lebih daripada 150 km. Kan? Perjalanan tu pula dalam keadaan panas, bulan Ramadan, panas. Dalam keadaan berpuasa sebahagiannya. Kemudian mereka pula tak ada senjata. Yang ada baju perang hanya 6 orang aja. 6 orang ni pakai baju perang, hak lain semua pakai baju biasa. Kalau kita ni baju Melayu lah, baju gamis lah, baju apa yang ada lah. Nampak dhaifnya umat Islam. Kita boleh bayangkan. Boleh bayangkan macam mana perjalanan bergilir-gilir. Kemudian kasut pun tak ada. Kasut perang, apa kata boot ke apa, kasut perang pun tak ada. Bukan kasut perang, selipar pun tak ada. Tidak beralas kaki. Digambarkan dalam kisah-kisah sahabat sampai ada yang kakinya melecet jalan 150 km tanpa kasut, tanpa alas kaki. Dengan panasnya. Melecet. Kan, kakinya terbakar, melecet. Itu belum perang lagi. Berada dalam keadaan macam ini. Ini suasana bagaimana kita kata perang Badar ni, nak bayangkan kan. Kemudian orang Quraisy pula,
Dan mereka pula ada 1,000 tentera. 1,000 orang tentera. Dan kemudian daripada 1,000 tentera tu, 600 pula bersenjata lengkap. Lengkap dengan senjatanya. Kalau kita complete dengan M60-nya, dengan apa semua sekali lah. Ya. 600 yang bersenjata, 100 baju besi perang yang berkuda. Baju 100 orang berkuda, pakai baju besi, berkuda. Dan kemudian lengkap kudanya pun ada baju. 100 kuda. Jadi 100 banding kita ada 2 kuda je. Kemudian ada 700 ekor unta. 700 ekor unta. Dia bawa. Yang kita, orang Islam ni 70 ekor je. Nak kena gile-gile. Dia 700 ekor unta. Dan 300 ekor kuda. Jadi, unta dan kuda tu gabungkan kan 1,000 ekor. Dengan tentera yang terlatih dengan senjata semua. Komplit lah. Dengan pedangnya, dengan pisau, dengan panahnya, apa komplit. Dengan tombaknya, komplit. Tentera yang komando yang terlatih. Yang ini apa dia? Hanya mustadafin. Ya, 6 orang aja. Minta maaf, 8 orang aja ada pedang. Ada pedang betul 8 orang aja. Had lain tu semua pelepah tamah. Bayangkan. Ini kelemahan umat Islam masa tu pergi. Nabi bersama Nabi SAW berperang. Bayangkan suasana hatinya macam mana. Macam mana suasana pemikirannya. Kemudian orang Quraisy pula membawa penyanyi-penyanyi. Perempuan dengan pukulan gendang. Dengan menyanyi. Mengutuk. Menghina orang Islam. Memberi semangat. Jadi ada yang bagi semangat. Ada perempuan pula tu. Ada perempuan yang menyanyi. Yang pukul gendang. Yang bagi semangat kepada orang-orang musyrikin tadi. Ini berlaku. Jadi itu yang berlaku. Kalau kita macam mana hari ni nak sebut. Budang badar kita. Kita berapa orang sangatlah orang Islam yang ada kekuatan tadi kan. Orang Islam yang ada kekuatan berapa orang? Kita kalau kekuatan orang Islam satu dunia 1.9 bilion. 1.9 bilion. Kan? Jadi kalau kata kekuatan orang-orang yang bukan Islam pula keseluruhan pula kita ada 8 bilion, 82 bilion. Jadi kita lebih kurang 1/4 tak sampai. Tak sampai 1/4. Jadi sini kita lihat. Dan kemudian pemerintahan yang menguasai kita. Jadi kalau dulu, paling-paling pun, Madinah tu, Rasulullah adalah dia punya ketumbukan negeri dia sendiri kan. Negara sendiri walaupun tak kuat. Tetapi hak ni satu dunia. Dengan negara yang orang Islam sendiri tu pun, negara yang, apa dia panggil? Negara munafikin pula yang perintah. Kalau zaman Nabi dulu, paling-paling pun, walaupun lemah, negara yang diperintah tu ialah Nabi. Jadi oleh orang yang beriman, yang bertakwa. Rasulullah SAW. Tapi kita ni pula, yang memimpin ni orang munafikin pula, musyrikin pula yang ramai. Nampak macam Islam luar, dalamnya macam-macam. Jadi sebab itulah nak gambarkan ke sini, bagaimana Allah gambarkan dalam ayat tadi, kan memang orang beriman suka berdamai. Memang orang beriman tak suka perang, tak suka gaduh. Tapi Allah gambarkan tadi, walaupun kamu benci, bila sampai waktu kena perang, kutiba alaikumul qital. Kena perang, kamu kena perang. Kutiba alaikumul qital, kata Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi sinilah dalam tafsir ini menggambarkan kepada kita, walaupun memang orang beriman tak suka perang, tak suka gaduh, suka berdamai, cintakan kepada keamanan, macam sekarang kan, kita cintakan kepada amanan. Tapi tiba-tiba ada pula seorang India, tak tahu nama siapa, pakai cermin mata, duk viral. Dia kata dia makinya Sultan Selangor, dia makinya buat mufti-mufti, dia makinya qadi, dia makinya pendakwah-pendakwah, Zakir Naik lah, Firdaus Wong lah disebut, Ridwan T lah dan sebagainya, Ridwan T Tarik dia kata dan sebagainya. Dia maki PDRM, Pondan Diraja Malaysia. Jadi macam-macam lah dia maki orang dari India ni. Dia provoke kita. Dia provoke orang Islam. Bayangkan dia boleh berani cakap macam itu. Dia hina Sultan, dia hina orang Islam. Padahal dia duduk tu di negara yang Sultan menjadi ketuanya, Agung menjadi ketuanya. Dia boleh hina macam itu. Sebab apa? Mereka rasa mereka kuat lah. Mereka berani. Kita pula tengok, tak apalah. Dia tak tahu, kita maafkan. Macam itu kan.
Stokin ada nama Allah tak apa, bukan kenapa dia orang tak tahu. Kalau dia orang tahu, dia orang tak buat. Ya ke dia orang tak tahu, dia orang tak buat. Ini namanya menunjukkan dia orang ni sebenarnya bila dia beri peluang untuk hidup dalam keadaan yang baik sebagainya, kita memang tak suka bergaduh, tak suka berperang apa semua, mereka akan buat macam-macam kat kita. Sebab memang mereka ni kan, tarbiyah dia tu tarbiyah membenci, terutamanya orang Hindu. Memang dia benci orang Islam ni. Tak maaf saya sebutlah. Tak semua Hindu, tapi nak sebut sini dia ada gerakan. Sebab tu orang yang murtad dalam Malaysia ni, nombor satu ialah orang Hindu. Nombor satu orang Hindu. Dia bukan masuk Kristian, masuk Hindu. Right. Jadi sebab tu saya sebut kat sini, bagaimana zaman Nabi dulu, memang kan, kita lihat dalam keadaan lemah macam zaman kita dalam keadaan lemah, mustada'afin, kita ni apalah sangat. Kalau sebut perang, bukan kata nak perang, lawan bola pun kita kalah. No? Bukan kata perang, bola pun kita kalah. Kita dah ada Kim Pan Gon, kita dah ada Arif Aiman, kita dah ada orang naturalisasi, apa kita kata orang-orang putih yang keturunan orang Malaysia dah masuk jadi pasukan tinggi, lebih tinggi lagi daripada orang Oman contohnya. Ataupun kita ada kehebatan macam-macam. Allah izin kalah juga. Ini main bola pun kita kalah. Nak apa lagi nak sebut? Orang Islam nak lawan dunia yang Amerikanya. Jadi nampak dari sudut material jadi tu memang kita ni keadaan mustada'afin. Dan kemudian kita pun tak suka perang. Kita pun tak suka perang, tetapi kita lihat jika sampai waktunya sekiranya kita berada dalam keadaan diserang, ditekan sampai peringkat kita mau dihancurkan, umat nak dihancurkan, umat nak dihabiskan, agama nak dihina, dipijak dan dicela, maka kita wajib mempertahankan, kerana mereka memang mahu menghancurkan orang Islam. Jadi kalau kita kata macam Nabi Isa sebut dalam kitab Bible, kata orang Kristian kalau dia tampar sebelah kanan, bagi sebelah kiri suruh tampar. Jadi itu ajaran Nabi Isa AS disebutlah seolah-olah macam itu kan. Maknanya kita ni orang baik lah macam itu. Jadi dalam Islam ada masanya. Apabila sampai peringkat kita telah diserang, dihina, dicela, dan yang penting sekali nak dihapuskan. Sebagaimana dalam agenda 30, mereka nak menghapuskan agama. Yang dinak ialah agama-agama yang digabungkan. Islam ni tinggal nama je. Bukan lagi Islam yang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bukan lagi Islam paling tinggi dan tidak ada lebih tinggi lagi daripada itu. Tidak. Jadi bila sampai peringkat mereka nak menghancurkan agama kita, menyesatkan umat, memurtadkan umat, maka pada ketika itu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Difardukan kepada kamu berperang walaupun pada masa itu kamu tak suka berperang. Kenapa? Kerana musuh akan menghancurkan orang-orang Islam. Jadi sebab tu benda ini difardukan. Kenapa? Kerana musuh akan merampas tanah dan merampas kemerdekaan untuk beribadah. Nak beribadah tak boleh dah. Tengok kat Baitul Maqdis. Nak sembahyang Jumaat, ada masa yang dibagi kita baru boleh sembahyang. Kalau dia tak bagi, tak boleh sembahyang. Orang-orang yang beriktikaf dihalau, pernah berlaku, diserang, dibunuh murabitun yang ada di dalam masjid, diserang, ditangkap dan sebagainya. Jadi nak sembahyang pun dikacau. Nak sembahyang pun dikacau, nak buat ibadah, bukan kita kata nak buat benda yang ganggu dia, tak ada ganggu apa pun. Nak sembahyang dalam masjid kita, dalam Masjid Al-Aqsa, tak boleh. Dia namanya sekiranya sampai peringkat mereka mahu menghancurkan kita, merampas tanah air kita, kemerdekaan kita dalam beribadah dan sebagainya, menodai kehormatan. Dia menodai kehormatan, kemuliaan, menghina nama Allah, menghina agama dan menghina Islam, menghina bangsa macam yang berlaku pada baru-baru ni, menghina Sultan. Sultan Selangor menegur supaya jangan menyentuh hal-hal agama. Sultan Selangor menegur kepada orang yang bukan Islam, jangan menyentuh hal agama Islam. Jangan menyentuh bab agama Islam, jangan sentuh. Tiba-tiba dia kata dia kutuknya, dia hinanya Sultan. Dia kata macam-macam lah, saya nak sebut pun malu lah perkataan yang dikeluarkan oleh orang yang menyatakan tadi. Dia kata macam-macam lah, Sultan dah apalah kan, agama Islam ni apalah sambil PDRM boleh sebut pondan di Raja Malaysia kan, contohnya. Jadi macam-macam disebut.
dalam kata-kata dia viral tu. Kan, jadi sampai peringkat begitu mereka sanggup menghina, mencela dan menindas, apalagi menindas. Maka ketika itulah Allah mewajibkan jihad dan perang. Kutiba alaikumul qital. Jadi satu masa peringkat tu memang orang Islam kena bangkit. Kena bangkit. Siapa yang tak bangkit maka kan dia telah melakukan dosa besar. Bila sampai peringkat bangkit, kena bangkit. Bila sampai peringkat kita berhadapan dengan Zionis tadi, kena bangkit. Kena bangkit. Jangan kita kata jihad ni tak perlu, jihad ni tak ada. Kita mengikut pula orang sekular, tak ada jihad langsung. Sedangkan Allah mewajibkan jihad. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang walaupun kamu tak suka. Jadi maknanya ayat ini satu ayat yang kita nak kena belajar pada bulan Ramadan. Jadi jihad ni bukan hanya jihad mujahadatun nafs. Bukan hanya sekadar jihad melawan nafsu, tetapi jihad yang besar. Maknanya kita jangan merasakan bahawa perkara ini tidak akan berlaku. Kerana zamannya, realitinya, suasananya yang ada pada zaman Nabi itu sama macam mana yang sekarang ni. Cuma yang sekarang ni mungkin kita nampak suasana macam moden sikit lah. Ada kereta, dulu unta. Dulu ada unta, ada kuda, sekarang ada kereta, ada kereta tank, ada kapal terbang dan sebagainya. Jadi sebab itulah, apabila sampai waktu Badar itu, maka sahabat-sahabat diwajibkan. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu itu, padahal ia baik bagi kamu. Jadi begitulah sebagaimana digambarkan oleh ulama-ulama kita. Contohnya, laksana seorang nak minum ubat. Ubat tu pahit. Tak suka ubat, tak ada selera nak makan ubat. Tetapi itulah asbab kesembuhan. Asbab kesembuhan yang mesti diambil. Ini contohnya dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Hamka. Jadi boleh juga satu benda yang kita suka. Boleh juga ada satu perkara yang kita suka. Siapa dia? Kerehatan, kemewahan. Semua tu kita suka. Kesihatan, aman damai yang kita suka. Padahal amat buruk pada kamu. Inilah satu yang terbalik daripada tadi itu. Maknanya, jika Allah melarang kita untuk menyukai sesuatu, kita tanam keyakinan bahawa benda yang Allah larang itu adalah buruk. Allah larang kita berada dalam keadaan bersama menyayangi musuh. Kan, boleh bertolak ansur dengan musuh yang membunuh, menyerang kita. Allah melarang kita daripada berbaik-baik dengan maksiat dan mungkar, mendekati maksiat dan mungkar. Contohnya, wala taqrabuz zina, wala taqrabu fahisyah. Jangan kamu dekat benda-benda yang rosak, benda-benda yang jahat, benda yang zina contoh tadi. Maka kita yakin bila Allah larang, maka benda itu buruk. Kena yakin. Ini yang ada pada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa itulah kita melihat bagaimana keadaan yang berlaku pada zaman Nabi akan berlaku lagi sekali zaman kita. Sebenarnya ada banyak benda-benda, tanda-tanda yang besar yang menunjukkan Badar akan berlaku pada masa ini. Pada masa yang terdekat, tanda-tandanya banyak. Banyak tanda-tandanya. Cuma kita lah nampak tak nampak, tahu tak tahu. Kita je lah yang kaji tak kaji. Kalau kita kaji, kita nampak sebenarnya dah terlalu dekat akan perkara-perkara tersebut. Jadi bukanlah maknanya kita nak membenci siapa-siapa, nak gaduh dengan siapa-siapa. Tapi nak sebut kat sini, apabila sampai waktunya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagainya, yang mana datang masuk orang-orang yang menghalang akidah kita, menghalang ibadah kita, menghalang merampas tanah kita dan sebagainya, maka wajib kita membantu. Kalau tak sampai kita pun, tengok apa yang berlaku di Al-Aqsa. Mereka nak merampas Al-Aqsa. Ini tak lama lagi mereka akan buat. Maka kemudian dikatakan di sini, jangan kamu terlalu pentingkan diri kamu, melihat diri apa yang Allah perintahkan. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi ayat ini menyatakan bahawa Allah tahu yang baik, yang buruk pada kita. Jangan kita ingat kita pandai. Rupa-rupanya kita ini hanyalah makhluk Allah yang tidak ada apa-apa. Jadi Allah Maha mengetahui. Tafsir Ibn Katsir menerangkan bahawa Allah lebih mengetahui apa yang Allah tahu ni. Allah lebih tahu apa akibat daripada semua perkara yang ada pada kita. Yang kita rasa benda tu baik, kita sayang, rupanya buruk. Benda yang kita rasa benda buruk, rupanya benda tu yang terbaik. Di sinilah Allah lebih mengetahui apa yang ada pada masalah di dunia, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Maka sebab itulah dia menyeru dan memerintah supaya kita ni mengikut apa yang dia perintah. Dengan lebih dalam lagi, dengan lebih maknanya dalam peristiwa Badar ni, dalam kita kata peperangan Badar yang ada pada zaman Rasulullah SAW tu, maka hendaklah kita mengambil ibrah yang pertama. Ibrah yang pertama iaitu manusia kita ni lah
Bila kita beriman pada Allah, bila kita Islam tadi, kita menyerah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menyerah diri kita pada Allah. Semua apa Allah arahkan, kita ambil. Semua Allah larang, kita tinggalkan. Jadi inilah merupakan perkara yang ibrah yang pertama. Jadi di akhir zaman pun macam tu juga. Ada masanya Allah SWT perintahkan kita berbuat sesuatu. Kita tak suka, kita kena buat. Kenapa? Allah Maha mengetahui masalahnya, kebaikannya. Kebaikan yang mana? Di dunia pun, ya. Di akhirat pun, ya. Dan ada masanya, benda yang kita tak nak. Benda yang kita tak nak, kita kena buat. Ada masanya benda yang kita nak sangat. Kita nak sangat. Suka sangat. Cinta sangat. Tapi kita kena tinggalkan. Ini ibrah. Bila tengok perang Badar, ini nombor satu. Maksudnya bila kata kena buat sesuatu yang jiwa kita tak suka, maksudnya nafsu kita tak suka, maka kita kena lawan. Kalau tidak, kita tak faham hakikat perang Badar. Sesiapa yang tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, meletakkan Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi sebagai yang paling tinggi daripada yang lain, hanya meletakkan kadang-kadang akal kita lebih tinggi, diri kita lebih tinggi, maka kita akan gagal apabila berlaku Badar Al-Kubra yang kedua, Badar Al-Kubra Sani yang kedua, yang mungkin berlaku dalam masa yang terdekat ini. Maka dalam menghadapi segala perkara itu, hendaklah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup secara seimbang, secara tawazun, seimbang, dan sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintah. Ini nombor satu. Ini nombor satu. Jadi sebab tu kita lihat sini, perang Badar ni mungkin berlaku, dan berlaku pada masa tu ramai orang tak boleh ikut. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjaya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan peperangan Badar itu mereka telah bersama-sama dengan kemenangan tadi, kerana mereka telah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, dan akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, dan penyerahan hidup mereka kepada gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu amal jama'i, kehidupan berjamaah. Jadi rupa-rupanya sebelum Badar ini, yang berlaku pada tahun yang kedua Hijrah, maka kita lihat sudah 15 tahun. Maknanya 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipersiapkan akidah mereka, dimantapkan iman mereka, sehingga kan apabila berlaku arahan supaya pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang ketika lemah, berperang ketika dhaif, berperang ketika tak mampu, berperang ketika tidak ada kekuatan, maka mereka mampu melaksanakan 15 tahun. Jadi maknanya nak sebut kat sini, bila sebut perang Badar, jarang orang sebut persiapan sebelum Badar. Apakah yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah mempersiapkan para sahabat. Mempersiapkan para sahabat semua. Iaitu 13 tahun berada di Mekah, dan 2 tahun ketika mereka telah berhijrah di Madinah. Persiapan yang paling hebat sekali ialah mereka mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kenal Allah. Akidahnya lurus, akidahnya bersih, dan akidahnya memang tidak boleh dicerai-beraikan dengan kehidupan. Sehingga kita ketika di Mekah, mereka diuji dengan ujian yang hebat. Sampai peringkat ada yang kena tangkap, sampai peringkat ada yang kena seksa, ada yang dibunuh. Sampai peringkat terpaksa mereka lari, kehidupan mereka hilang. Sebab ketika di Mekah, nak masuk Islam tu bukanlah dapat kemuliaan. Nak masuk Islam tu kena sekat, kena boykot. Sampai peringkat dihina, sampai peringkat berada dalam keadaan kesusahan yang amat sangat. Itu akidah. Ya, sebab tu kita lihat hari ini, kalaulah datang Badar Kubra Sani, iaitu peperangan Kubra yang kedua di akhir zaman ini, sekiranya kita tidak membina kekuatan akidah kita, memantapkan ma'rifatullah, mengenal Allah sehingga sampai ke peringkat ma'rifatul yaqin, sampai kepada peringkat kita yakin pada Allah. Maksudnya yakin sungguh dengan Allah ni, mentauhidkan Allah, maka kita takkan mampu bersama Taifah Mansurah. Tak mampu.
Kita tak akan mampu bersama Al-Mahdi yang disebut-sebut tu. Isa Ibn Maryam yang disebut. Ramai orang sebut. Nanti Isa turun bunuh Dajjal. Nanti Imam Mahdi datang membebaskan kita. Kita hari ni nak kena buat apa. Tapi kita tak proses akidah kita. Sahabat-sahabat 13 tahun. Dalam suasana yang susah, diproses akidah mereka. Dicanai iman mereka. Diluruskan segala kefahaman dan keyakinan mereka. 13 tahun. Kemudian selepas tu, lepas hijrah, 2 tahun, maknanya 15 tahun, akidah mereka diproses. 15 tahun, ibadah mereka diproses. 15 tahun, akhlak mereka diproses. 15 tahun, jamaah, hakikat, tanzim, penyusunan, duduk di bawah struktur organisasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketaatan kepada pemimpin, ada ketaatan kepada peraturan-peraturan Islam. Endibat, ada disiplin, ada penyusunan yang lain. Jadi maknanya sebelum Badar ni macam mana walaupun susah nak terlibat dalam Badar tadi, kerana mereka duduk dalam tarbiyah madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena faham. Kalau tidak, kita cakap pasal Badar, cakap pasal perang Badar, tapi kita tak tahu bahawa rupa-rupanya yang pergi perang Badar tu dah 15 tahun diproses tarbiyah mereka. Dah 15 tahun akidah mereka dimantapkan. Hati mereka dibersihkan. Akal mereka dicairkan dengan Islam. Dibuang segala rawasib jahiliyah. Segala karat-karat jahiliyah. 15 tahun. Bukannya sikit. Jadi kita hari ni sebab tu nak kena merasakan bahawa bila sebut pasal Badar Al-Kubra, yang kita tahu Badar Al-Kubra Sani, Badar Al-Kubra yang kedua akan datang lagi sekali. Dalam masa yang terdekat. Nanti kita akan sebut nanti. Maka kita kena faham sebenarnya apabila kita sebut tentang Badar Al-Kubra ni, yang pertama, persiapan sahabat untuk berjaya berhadapan dengan peperangan Badar pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pemerintahan Abu Jahal yang musyrikin di Mekah, Romnya, Parsinya, dalam keadaan orang musyrikin, orang kafir, majority, dalam keadaan umat Islam mustada'afin, lemah, dalam keadaan umat Islam tak ada kekuatan. Pergi perang pun 8 bilah pedang aja ada. Daripada 330 orang, 8 bilah aja pedang yang ada. Hak lain semua pelepah tamar. Jalan 150 km, ada 70 ekor unta aja, 2 ekor kuda aja, bergilir-gilir naik. Kemudian selipar pun tak ada, kasut pun tak ada, majority tak ada kasut, tak ada selipar. Dalam keadaan cukup dhaif, mustada'afin, mereka boleh pergi dalam keadaan panas selamat, kepanasan yang cukup menekan, kan? Mereka boleh pergi dalam keadaan bulan Ramadan berpuasa. Kenapa? Kerana mereka telah melalui proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertama, dimantapkan akidah mereka. Apa maksud akidah yang mantap ni? Mereka boleh berhubung dengan Allah dengan hubungan yang sebenar. Bermula dengan ma'rifatullah, bermula dengan kenal Allah. Mengenal Allah sehingga hatinya yakin dengan Allah. Bukan lagi yakin dengan pedang. Kalau dia yakin dengan pedang, aku nak pergi perang, pedang pun tak ada ni. Dia yakin dengan senjata. Yakin dengan bilangan. Kita ada 313 orang aja. Mereka ada 1,000 orang tentera yang lengkap bersenjata. 600 orang tentera komando dengan 700 unta. Dengan 300 kuda. Dan kemudian ada senjata yang lengkap dengan kekuatan-kekuatan. Kalau kita bergantung dengan senjata, kalau kita bergantung dengan bilangan, kalau kita bergantung dengan kekuatan ketenteraan kita, kekuatan ilmu kita, pakar kita apa sebagainya, memang tak ada seorang sahabat yang akan pergi. Jadi tentera Badar pergi 150 km ke atas, lebih daripada 150 berjalan kaki, sebahagian besarnya tak ada kuda, tak ada unta. Yang gile-gile itu siapa yang naik je, kan? Jadi apa sebenarnya persiapan mereka? Yang pertama, al-yaqin. Yakin pada Allah. Al-imanu billah. Akidah yang merasakan bahawa yang bagi kemenangan bukan pedang, bukan teknologi, bukan bilangan, bukan kehebatan manusia, tetapi Allah.
Ini satu perkara yang kadang kita tak perasan. Kita ingat, oh yelah, agaknya kan dulu zaman sahabat ada Nabi, ada motivasi hebat sebagainya, sahabat pergi. Tak, dia bukan kerana motivasi, tapi kerana madrasah tarbiyah yang telah berjalan, sekolah Rasulullah tarbiyah yang membina kekuatan. Ini yang kita nak kena bina. Sebab tu kita hanya bermimpi untuk bersama Al-Mahdi, atau bermimpi untuk bersama Al-Mahdiyin, mereka yang akan melaksanakan tajdid di akhir zaman, sekiranya kita tidak duduk dalam proses tarbiyah. Kita tidak memantapkan akidah kita, mentauhidkan Allah, tidak membersihkan hati kita, masih lagi bergelumang dengan dosa, masih lagi seronok dengan dosa, masih lagi seronok dengan maksiat, masih lagi seronok dengan kelemahan diri kita, maka jangan mimpi kita akan bersama-sama dengan Taifah yang bangkit dalam Badar Al-Kubra As-Sani, iaitu peperangan Badar Kubra yang kedua yang bakal berlaku pada zaman kita ni, akhir zaman ni. Kita kena tengok yang ini baru kita faham. Oh, jadi kalau tidak kita dengar ceramah, kita kata Badar Kubra, Badar Kubra, oh bagus, ada Allah turunkan malaikat. Kita akan bincang dia. Allah kata Allah turunkan malaikat 8,000 malaikat. Mula-mula 3,000, Allah turunkan ni 5,000. 8,000 malaikat nak lawan 1,000 orang tentera komando. 8,000 malaikat lawan 1,000 orang tentera komando. Siapa menang? Allah hantar seorang malaikat pun boleh menghancurkan. Ini kan Allah menghantar 8,000 malaikat. 8,000 malaikat. 3,000 tambah 5,000. Allah hantar pertolongan kepada siapa? Kepada tentera yang mustada'afin tadi tu. Jadi kita kata, oh sahabat-sahabat menang. Kenapa? Sebab ada Nabi, sebab ada ni. Tak, Allah tolong. Jangan tengok kan kekuatan yang ada kepada manusia. Tengok apa yang Allah beri kepada manusia. Siapa yang bagi kemenangan? Allah yang bagi kemenangan. Jadi sebab ini yang kita nak ambil ni. Asbab kemenangan tu. Apa asbab kemenangan? Nombor satu, mereka berada dalam proses tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatinya dibersihkan, fikirannya dibersihkan, ibadah mereka dibersihkan, akhlak mereka dibersihkan. Dan kemudian hubungan ukhuwah mereka dibersihkan. Daripada ukhuwah yang bersih bersama dengan akidah, ibadah, akhlak tadi, maka lahirlah satu gerakan Taifah yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya bilangannya 300 orang lebih sikit, kemudian dengan keadaan senjata yang serba dhaif, dalam keadaan kekuatan tubuh badan fizikal, tidak ada silat, tidak ada taekwondo, tidak ada apa, tak ada kekuatan strategi strategi perang, kehebatan yang komando macam mana yang ada pada tentera Badar musyrikin, kontrol komplit, tetapi Allah bagi kemenangan. Kenapa? Kerana mereka telah duduk dalam tarbiyah. Duduk dalam tarbiyah dan duduk dalam proses menyusun kehidupan mereka bersama dengan Rasulullah SAW dalam bentuk gerakan, dalam bentuk satu movement, gerakan Islam yang membina kekuatan. Dia bukan hanya sekadar boleh ibadah, ada zikir-zikir, ada akhlak yang baik, adab-adab, adanya ukhuwah yang baik, tetapi dia ada gerakan yang tersusun. Sebab tu kalau kita tengok dalam peperangan Badar, maka sebelum peperangan Badar itu Nabi SAW telah bertanya dengan golongan Ansar. Sebab majoriti yang pergi itu golongan Ansar, majoriti Ansar. Maka ditanya kepada sahabat-sahabat yang ada. Dia kata pada Muhajirin, kita ni nak pergi ke Badar ni sekian-sekian. Maka sahabat-sahabat Muhajirin kata, marilah kaum sahabat-sahabat Ansar, marilah join kami, mari join kami. Maka mereka cadang, ya Rasulullah, kita sekali dengan Ansar lah, bukan Muhajirin saja. Maka Nabi pun minta supaya orang Ansar bagi pandangan. Nampak tak? Ini nak katakan sebelum mula perang ni, atau sebelum mula perkara itu, maka kita kena bincang dulu. Ni struktur, ni pergerakan, ni syura. Nabi kata mari bincang Muhajirin dengan Ansar, sahabat-sahabat ni yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bincang-bincang, kemudian Nabi minta Muhajirin bagi pandangan. Muhajirin Abu Bakar pun cakap, Umar cakap semua. Kemudian Nabi minta Ansar pula bagi pandangan. Apa pandangan Ansar? Maka
pada masa itu sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kata dia ketua kepada Ansar. Dia kata apa? Dia tengok semua sahabat dah cakap yang Muhajirin, Ansar tak cakap. Maka dia pun kata, ya Rasulullah, saya bacakan dia, ya Rasulullah, kami telah beriman dengan kamu. Ini sahabat-sahabat Ansar. 2 tahun dia menerima Rasulullah SAW dan sahabat Muhajirin sampai ke Mekah, ke Madinah. Kan, mereka sahai kami telah beriman kepada kamu, ya Rasulullah. Kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar. Kami yakin kamu bawa ini benar. Dan kami juga memberi janji dan ikrar akan mendengar arahan dan taat. Jadi bukan saya nampak Nabi bawa kebenaran. Kami dah berjanji akan ikrar dan berikrar, berjanji setia, berbai'ah dengan Rasulullah SAW untuk sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Oleh itu, teruskanlah ya Rasulullah apa yang kamu mahu. Nak pergi perang, nak pergi mana, kau teruskan ya Rasulullah. Wallahi, kata Sa'ad. Tengok apa kata Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu itu. Wallahi, dia kata. Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran. Kalau kamu bentang kepada kami laut, kami akan mengharungi bersama kamu. Engkau ajak kami pergi ke laut pun, ya Rasulullah, kami ikut kepada kamu. Dan tidak ada seorang pun daripada kami akan tercicir. Seorang pun Ansar tak akan tercicir. Dan kemudian kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami esok. Kalau kamu ajak jumpa musuh pun, kami tak benci, ya Rasulullah. Kami ikut. Kaum kami adalah kaum yang sabar ketika perang dan tidak akan belot, tidak akan khianat ketika bertemu musuh. Semoga Allah membuatkan sesuatu berlaku pada kalangan kami yang menggembirakan kamu, ya Rasulullah. Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah. Subhanallah. Ini kata-kata orang Ansar. Orang Ansar secara resminya mendapat tarbiyah Rasulullah SAW 2 tahun je. Baru 2 tahun. Dapat tarbiyah Nabi SAW. Sebelum tu Nabi berada di Mekah. Mus'ab bin Umar dihantar. Mus'ab bin Umar dihantar oleh Rasulullah SAW untuk mentarbiyah sahabat-sahabat di Madinah, Ansar. Kemudian bila Nabi datang, hanya 2 tahun saja bersama Nabi. Secara fizikal. Apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, kami dah melihat kebenaran yang kau bawa. Kami dah melihat apa yang kau ada. Dan kami beriman, kami yakin. Ya Rasulullah, bawalah kami. Kalau kau bentangkan laut depan kami pun, kami ikut. Tidak ada seorang pun Ansar akan tercicir. Ini kata-kata Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Bagaimana dalam keadaan ini dia menyatakan bahawa kami sabar. Kalau kamu jumpakan dengan musuh pun, kami tak akan khianat. Kami akan tidak berpatah balik. Berangkatlah. Berangkatlah. Semoga Allah membuatkan yang menggembirakan kamu, ya Rasulullah. Kemudian sahabat Ansar yang lain pun sambut. Semua cakap yang sama. Akan bersama dengan Nabi SAW. Akan bersama dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun gembira dengan jawapan daripada para Ansar tadi. Maka dia pun bersabda, kata Rasulullah SAW, berangkatlah kamu dengan barakah Allah. Nampak Nabi sebut, berangkatlah dengan berkat daripada Allah. Bergembiralah, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu daripada kumpulan, sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera. Jadi bergembiralah, kita akan berdepan sama dengan kafilah dagang Abu Sufyan tadi, ataupun akan bertembung dengan angkatan tentera. Maknanya Nabi dah bagi hint dah akan berlaku peperangan. Kemudian kita lihat, maknanya bukan hanya sekadar tarbiyah Rasulullah SAW, ini tarbiyah iman, tarbiyah ibadah, zikir, puasa, tarbiyah membersih hati, tarbiyah dari sudut berakhlak baik, tarbiyah dari sudut untuk nak berukhuwah, tapi tarbiyah organisasi, membina jamaah yang kuat, taat kepada ketua, taat kepada perkara-perkara yang membawa pada kekuatan umat. Inilah Badar. Inilah Badar, ini hakikat Badar. Yang mana sahabat-sahabat tadi persiapkan Muhajirin 13 tahun di Mekah, kemudian 2 tahun di Madinah. Sahabat-sahabat di Madinah pula Ansar 2 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya itu didakwah oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sebagai wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya persiapan mereka mantap.
dan persiapan mereka tu kan, meliputi semua. Jadi walaupun dengan pelepah tamar, walaupun tak ada kasut nak pergi, tak ada selipar nak pergi, kaki ayam je. Walaupun dalam keadaan tak ada kenderaan, 150 km lebih, berjalan kaki, tak ada kenderaan. Tetapi mereka pergi berjalan menuju ke Badar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dalam keadaan panas terik, dalam keadaan berpuasa. Jadi ini sebelum kita bincang tentang Badar, kita melihat apa persiapan sahabat-sahabat tadi. Sebab itu kita nak kena duduk diri kita di dalam proses tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar. Yang bukan hanya bersebut tarbiyah imaniyah, yang bukan hanya tarbiyah ruhiyah, bukan hanya mujahadah an-nafs untuk beribadah kepada Allah, riyadah, untuk kepada Allah membersihkan hati. Bukan hanya untuk membina khuluqul ahsan, akhlak-akhlak yang baik. Bukan hanya nak membina ukhuwah, kasih sayang bersama sahabat. Tetapi membina kekuatan tanzim, kekuatan penyusunan yang munazamah, yang tersusun rapi. Bagaimana digambarkan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah amat sayang, amat mencintai mereka yang berjuang pada jalan Allah atau pada jalannya. Mereka yang berperang pada jalannya dalam keadaan tersusun rapi, sebagaimana satu saf, sebagaimana bangunan yang tersusun rapi. Bunyanun marsus. Bunyanun marsus, satu bangunan yang tersusun rapi. Dia nak sebut kat sini, kan, ini adalah persiapan. Jadi kita nak berhadapan dengan Badar Al-Kubra tak lama lagi ni, realiti sama. Kalau dulu Abu Jahal ketua musyrikin menggantikan Abu Talib, kemudian dia mengambil peluang, inilah masa nak hancurkan Muhammad, inilah masa nak hancurkan Islam. Sekarang kita berhadapan dengan Dajjal, berhadapan dengan kepimpinan dunia Mulkan Jabariyah yang juga mahu menghancurkan Islam. Mereka nak menghancurkan Islam, sasaran mereka 2030, habis agama. Habis yang lain. Bila agama habis, yang lain semua duduk di bawah kaki mereka. Maka akan berlakulah pertembungan, sama ada Islam menang ataupun mereka menang. Samalah macam mana, insya-Allah saya akan sambung besok. Dan sama ada Islam menang ataupun mereka menang. Kata Nabi SAW, angkat tangan, doa sampai jatuh selendang dia, minta ke Allah, kemudian sujud lama, angkat tangan, kemudian sujud lama, sujud sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah. Semua sedih, semua sahabat sedih, sebab sahabat mustadafin lemah, 313 orang saja. Pedang pun pelepah tamar. Dahlah pedang pelepah tamar, bukan jenis komando, bukan berlatih tentera, ada silat, ada apa, bukan. Sahabat-sahabat tak ada berlatih sebelum tu. Okey, Nabi kata, setahun sebelum perang, okey, berlatih silat semua, berlatih taekwondo semua, pertahanan diri, buat semua, berlatih perang. Tak ada. Adalah sukan-sukannya, riadahnya ada, tapi sekat macam itu bukanlah orang yang betul-betul pergi nak komando tadi. Macam mana tentera musyrikin yang memang tentera perang. Jadi sampai peringkat Nabi sujud lama minta ke Allah, lama minta ke Allah. Nabi doa pada Allah, ya Allah, aku tagihkan kemenangan. Ya Allah, aku tagihkan janjimu, ya Allah. Kemenangan. Aku tagihkan kemenangan janjimu, ya Allah. Nabi minta pada Allah. Sampai sahabat-sahabat menangis. Semua pekat menangis. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah. Allah dah dengar. Allah dah dengar dah. Apa kata Rasul? Ya Allah, sekiranya kau kalahkan kami, habis kami, maka takkan ada orang menyembah Engkau, ya Allah. Tak ada orang menyembah Engkau, ya Allah. Itu doa Nabi. Jadi begitu juga kita akan berhadapan. Kita akan berhadapan dengan suasana ini. Yang mana pada masa itu,
Dajjal dan tentera-tenteranya akan menghancurkan umat Islam sehancur-hancurnya. Kita ingat mereka nak menghapuskan Gaza. Habis rumah dibom semua. Bukan cukup dibom, diburunya. Sampai ke sempadan Rafah pun diburu. Masih dibunuh lagi, ditembak lagi. Dan dalam keadaan tidak ada senjata, tidak ada makanan, tidak ada perubatan, tidak ada semua. Pun ditembak, dibunuh lagi. Tak jelas ke lagi niat mereka nak menghancurkan Islam? Tak jelas ke? Tak nampak lagi ke mereka nak hancurkan semua kita ni? Di situlah kita lihat Nabi SAW minta betul-betul ke Allah. Abu Bakar sedih menangis. Cukuplah ya Rasulullah. Cukuplah ya Rasulullah. Sungguh-sungguh Allah dah dengar dah. Allah dah dengar. Perkara yang sama akan berlaku pada kita nanti. Sebab itu sebelum kita bincang lagi, masuk lebih dalam topik kan, Badar Al-Kubra ini, kita kena tengok persiapan kita. Tauhid kita, akidah kita, iman kita. Kita kenal tak Allah? Kita sayang tak pada Allah? Ke kita lebih sayang kepada nafsu kita? Lebih sayang kepada dunia kita? Adakah kita kenal Allah ataupun kita kenal manusia lebih daripada kenal Allah? Takut kepada makhluk lebih kepada takut kepada Allah. Ini akidah kita kena betul-betul kita mentauhidkan Allah. Kita kena prepare. Kita kena tahu macam mana nak mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan asma Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak menjunjung perintah Allah, macam mana kita nak menegakkan Islam. Kita kena faham akidah, hakikat akidah ni. Yakin, kita kenal Allah sampai-sampai timbul keyakinan, ma'rifat yakiniyah. Ma'rifat yakiniyah. Kita kenal sampai yakin. Kemudian ibadah kita nak kena betulkan. Ni bulan Ramadan ni kita ambil kesempatan betulkan ibadah kita. Bulan Ramadan ni Allah bagi kekuatan kita, suasananya lebih baik, suasana lebih tersusun, maka kita perbaiki ibadah kita. Jangan sekadar semayang aja. Pastikan semayang tu hudurul qalb, kehadiran hati. Pastikan semayangnya khusyuk. Pastikan semayangnya mendekatkan lagi kita pada kekuatan. Semayang yang jasadnya, semayang yang hatinya, semayang yang rohnya, mi'raj kepada Allah. Pastikan semayang kita ni semayang betul-betul dengan ma'rifatullah, semayang yang kenal Allah, bukan semayang sekadar semayang aja. Benda-benda ni kena kita tingkatkan, dan kemudian kita perbaiki akhlak kita, sifat-sifat yang mulia mahmudah, sifat yang jahat yang kita buang satu kita buang. Dan kemudian kita tingkatkan ukhuwah kita, saya kasih sayang dengan sahabat-sahabat kita, saudara kita, keluarga kita. Dan kemudian kita bina kekuatan tanzim, kekuatan penyusunan, pergerakan. Yang mana pergerakan itu akan dapat membina kemenangan. Ini kita perlu buat insya-Allah. Jadi sebagai mukadimahnya, insya-Allah saya ada meeting lagi satu nak kena pergi. Insya-Allah saya mohon nak kena tamat sekarang pun dah 11.30. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Insya-Allah kita belajar. Siapa yang masuk lewat tolong dengar daripada awal. Mudah-mudahan kita dapatlah sedikit kebaikan insya-Allah. Dan insya-Allah kalau ada rezeki esok malam kita sambung. Kita akan tengok pula macam mana ibrah bila setelah Rasulullah SAW nak mulakan. Maknanya sebelum sekarang ni preparation, suasana yang ada pada zaman Nabi dulu sama dengan suasana akhir zaman, sama sekarang ni. Mereka dengan musuh yang kuat, kita lemah. Mereka musuh kuat, kita lemah. Musuh pada zaman Nabi nak hancurkan Islam 100%. Kita pun hari ni dia nak hancurkan Islam 100%. Namanya agenda 30. Agenda 2030. Jadi kita akan berhadapan, kita akan bertembung ni. Maknanya kalau 2030 kita tak menang, maka mereka akan menang. Ini yang mereka plan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang, Allah pun rancang. Tapi Allah yang terbaik dalam perancangan. Kita akan menang insya-Allah. Tapi kalau kita tidak bersama dengan persiapan yang betul, kita tak akan bersama dengan taifah yang akan membebaskan Islam tadi. Tak jadi. Tak bersama. Kita akan bersama musyrikin wa yazbillah min zalik.
bersama dengan munafikin. Ini yang kita bimbang. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan bincang besok sambung berkenaan dengan perang Badar Al-Kubra. Kita tengok sikit macam mana ibrah ketika mahu memulakan peperangan tu, insya-Allah. Bagaimana penyerahan sahabat 100% kepada Allah. Bagaimana pada ketika itu sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu yang membawa kepada kemenangan. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita sambung esok insyaAllah. Aku li qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fatik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa dihasubulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil iman bik wa jammilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha wa ala syahadati fi sabri ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tolong doakan untuk kami. Jangan lupa doakan sahabat kita Helmi, Akhi Helmi daripada sisi Terengganu. InsyaAllah dia mungkin dah pindah Melaka. Jadi Allah izin aksiden, dia naik motor bertembung dengan trailer dengan lori lah. So dengannya parah, sedang operation tadi, kita masih tak tahu apa perkembangan dia. InsyaAllah tolong doakan mereka yang mengenali, dan juga tak boleh, kalau boleh saya minta tolong hadiahkan Fatihah pada dia, juga hadiahkan surah Yasin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada dia dan juga kepada keluarganya dan kepada semua yang terlibat insyaAllah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.